Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu cerita sahaja, tapi cerita dia memang menarik dan luar biasa. Sewaktu Abang dapat cerita ini, dan sebenarnya Abang dapat cerita ini melalui berborak depan-depan, dan sewaktu Abang tulis semula cerita ni, Abang dah rasa lain macam dia punya perasaan. Abang tak tahu kenapa, sebab ia berkenaan dengan satu bangunan yang sangat terkenal dekat Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Satu pengalaman yang sangat menarik. Abang mulakan dengan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini diceritakan secara terus oleh orang yang mengalaminya. Namanya adalah Adam. Berlaku pada tahun 2020 dekat satu bangunan lama dekat Kuala Lumpur. Pada tahun 2020, sewaktu semua orang dibuang kerja, tapi rezeki pada Adam pada waktu tu, dia dapat kerja dekat satu, bukan syarikat, satu badan kerajaan. Memang susah sebenarnya nak dapat kerja dekat situ, tapi rezeki Allah Ta'ala dah tentukan untuk dia bekerja dekat situ. Bila dia dapat interview dan dia dapat untuk kerja dekat situ, ia adalah satu rahmat bagi dia. Sebabnya sekarang ini agak susah untuk dapatkan permanent. Kalau kita panggil, kalau bahasa Melayunya ialah jawatan tetap, tapi itu adalah rezeki yang tertulis untuk Adam. Jadi selepas interview dan selepas diterima untuk masuk, dia pun pada hari yang ditetapkan sampailah dia depan bangunan. Pada waktu tu kebanyakan daripada orang tak boleh bekerja, tapi Adam adalah antara orang yang diberikan kebenaran. Dia bersama dengan ahli-ahli syarikat yang lain, ahli-ahli tempat kerja yang lain, diberi kebenaran untuk pergi kerja. Sebab dia adalah satu badan yang sangat penting dalam kerajaan Malaysia. Bila dia sampai dekat bangunan tu, dia rasa sangat pelik sebab seluruh kawasan di bangunan itu sangat suram. Bangunan tu, dia bukan bangunan. Kawasan tu dibahagikan dalam 3 bahagian. Bangunan hadapan, bangunan tengah dan bangunan belakang. Belum apa-apa lagi dah banyak orang-orang yang dia jumpa dekat office tu beritahu macam ni. Kalau tak ada keperluan, jangan datang ke bangunan yang belakang sekali. Jadi Adam pun je lah. Dia pun tak melawan, tak bertanya sebab masih lagi orang baru cuba untuk membiasakan diri bekerja dekat dalam kawasan itu. Jadi pada hari itu dia berkenalan dengan ramai orang, termasuk kakak-kakak dan abang-abang yang dah bekerja dekat situ lebih daripada 10-20 tahun. Kebanyakannya bekerja kat situ semuanya dah separuh umur, 40 lebih ke 50. Ada juga yang dekat-dekat dengan 60, dah nak pencen. Termasuklah salah seorang daripada orang penting dekat syarikat tu. Dengan kata lain, dia punya ketua department dia, ketua jabatan dia adalah seorang lelaki. Tapi abang tak beritahulah namanya. Kalau sekali tengok, nampak macam orangnya muda. Tapi bila bertanya dengan orang-orang sekeliling, semua kata kesian dengan bos tu. Sebab dia ada banyak masalah. Sebagai orang baru, Adam tak adalah tanya-tanya apa masalah yang bosnya hadapi. Tapi melalui cakap-cakap kakak-kakak yang dah lama kerja kat situ, mereka bagi tahu bos Adam selalu ada masalah keluarga. Jadi dalam otak Adam mungkin itu adalah masalah rumah tangga antara suami isteri dan anak-anak. Jadi Adam tak naklah bertanya lebih-lebih. Orang baru. Jadi bila dah hari pertama, hari kedua, hari ketiga kerja, memang kerjanya sangat senang. Tidaklah begitu menyusahkan. Cumanya ada beberapa pantang larang yang tak boleh dibuat dekat office tu, dekat pejabat tu. Yang pertama, jangan sesuka hati pergi ke bangunan yang paling belakang, itu adalah store. Yang kedua, jangan merayau-rayau dalam kawasan office sorang-sorang. Yang peliknya dekat bangunan ni, dia ada banyak pembahagi. Partition orang kata partition. Jadi dia ada banyak bilik-bilik yang tidak ada tingkap. Kalau tak dinyalakan lampu, memang seluruh kawasan itu cukup gelap. Dan itu yang menyebabkan
suasananya agak suram. Itu peraturan yang kedua. Peraturan yang ketiga, jangan balik lambat kalau tidak diminta. Ataupun dengan kata lain, jangan menggatal-gatal buat OT. Kalau orang lain balik pukul 5, kamu pun kena balik pukul 5. Bila dengar 3 peraturan ni, memang tersemat dekat kepala Adam. Jangan buat main dengan peraturan ini, kata kakak-kakak sini. Sebab engkau tu orang baru. Jadi apa-apa peraturan ikut je lah. Jadi pada hari tu berjalan macam biasa. Cumanya petang tu Adam tak boleh nak balik awal. Sebab dia pergi kerja naik motor. Waktu dia dah siap-siap nak balik pukul 5 petang, tiba-tiba hujan ribut dekat kawasan Kuala Lumpur. Kebanyakan daripada orang yang datang kerja ke pejabat tu semuanya naik kereta dan ada juga yang naik kenderaan awam. Ada komuter, train semua. Tapi Adam lah antara orang yang naik motor. Dan kebanyakan yang naik motor pada waktu tu semua dah balik. Entahlah, dia kata mungkin dia balik lambat. Tak adalah lambat sangat, lebih kurang pukul, nak balik tu lebih kurang pukul 5.30. Tapi tujuan dia balik lambat adalah rasa nak menghabiskan sedikit masa dekat pejabat. Sebab kalau nak balik awal pun tak ada apa-apa nak dibuat dekat rumah. Jadi habiskanlah kerja. Tapi dia tak nak balik terlalu lewat sangat. Dalam fikiran dia pukul 6 dia dah bungkus-bungkus nak balik. Okey. Sewaktu dia dah nak balik tu, tiba-tiba hujan lebat. Bila hujan lebat, tak dapatlah dia nak balik. Duduklah dia dekat dalam office. Waktu dia duduk dalam office ni, dia dah rasa macam lain macam. Dia rasa diperhatikan sebab dialah salah satu-satunya manusia yang ada dekat dalam office tu, yang mana lampu office tu terpaksa dinyalakan kerana cuaca dekat luar cukup gelap. Walaupun dinyalakan keseluruhan lampu, tapi kesuramannya masih lagi boleh terasa. Seperti ada orang lain dekat dalam office padahal tak ada seorang pun orang dalam tu. Jadi dalam keadaan yang seram sejuk, Adam ambil keputusan untuk keluar daripada bangunan dan tunggu hujan berhenti dekat depan pejabat dia. Waktu tu dia berjalan ke arah ke depan, dia dengar ada bunyi-bunyi seperti orang berbisik di belakang dia, di kawasan pejabat-pejabat dan kawasan-kawasan yang gelap dalam pejabat tu. Dia tak nak toleh ke belakang sebab dia tahu dia hanyalah satu-satunya manusia yang ada. Teruskan dia berjalan sampai dia keluar daripada bahagian office, bahagian pejabatnya. Bila sampai dekat pintu hadapan, Adam berdiri menunggu hujan untuk berhenti. Tapi hujan semakin lama semakin lebat. Dia tetap menunggu. Jam menunjukkan pukul 6.30 petang. Barulah hujan semakin lama semakin reda dan akhirnya berhenti secara perlahan-lahan. Pada waktu tu, Adam baru perasan dekat tepi bahagian office dia ada satu pokok besar. Dan yang lebih pelik lagi, dekat pokok tu ada tangga. Jadi, Adam memerhati ke arah pokok tu. Dia bercadang nak pergi ke arah pokok tu sebab dia nak tengok kenapa pokok tu diletakkan tangga. Sewaktu dia berjalan ke arah pokok tu, tiba-tiba bahu dia dipegang oleh seseorang. Rupanya Pak Gad. Pak Gad tu adalah antara Pak Gad yang lama yang bertugas dekat bangunan tu dan dia pun sudah berumur 70 tahun. Jadi Pak Gad tanya, Encik Adam, kenapa Encik Adam nak pergi dekat pokok tu? Jadi Adam kata, saya sebenarnya pelik Pakcik, sebabnya mana ada orang letak tangga dekat pokok. Pokok tu pula bukan pokok yang biasa, itu adalah pokok yang cukup merimbun. Kalau abang rasa pokoknya macam pokok ara lah, yang ada tali-tali Tarzan tu kan. Jadi dia kata dia nak pergi dekat pokok tu, dia nak tengok, nak pastikan kenapa pokok tu ada tangga, tapi dihalang oleh Pak Gad. Pak Gad kata, janganlah memandai-mandai, pergilah Cik Adam balik. Takut nanti ada yang mengekor, maksudnya ada yang mengikut. Dan Abang rasa apa yang Pak Cik tu cakap ada juga kebaikannya. Dia pun bungkus-bungkus balik pada waktu tu juga. Besok paginya, dia datang semula ke office. Jumpa dengan antara kakak yang paling baik dan yang paling lama bekerja dekat situ. Soalan pertama yang ditanya adalah tentang pokok tu. Jadi kakak tu beritahu sebenarnya pokok tu ada sejarahnya. Dulu sebelum bangunan ni dibangunkan, mengikut cerita orang-orang lama, tapak bangunan ni adalah perkampungan makhluk alam sebelah. Jadi atas perbincangan si Bomoh yang ada pada waktu tu dengan ahli-ahli orang kampung di tapak itu, mereka bersetuju mereka dipindahkan ke tempat lain supaya senang orang untuk bangunkan ketiga-tiga bangunan tu di situ. Mereka semua dipindahkan ke pokok yang ada di depan office dan
Pihak alam sebelah tu meminta untuk disediakan tangga supaya senang mereka turun. Jadi itu adalah sejarah kenapa pokok tu ada tangga. Jadi Adam tanya, masihkah ada lagi makhluk-makhluk yang ada dekat sini, yang ada dekat pokok tu, merayau-rayau di sini? Akak tu cakap, nanti kalau kau dah lama kerja sini, dek, kau akan tahu apa yang ada dekat kawasan ofis ni. Kami semua dah boleh kata macam biasa. Jadi selepas-lepas bercerita tu, nampaklah 2-3 kali kelibat bos kepada Adam. Alang-alang, Adam pun tanyalah dengan si kakak tadi. Apa sebenarnya yang dihadapi oleh bos sampai muka dia cukup berasa penat, nampak macam serabut sangat. Jadi kakak tu cakap, alang-alang akak pun berceritalah. Jadi apa-apa pun kau dah tahu apa yang terjadi pada bos. Sebenarnya bos ni adalah antara orang yang paling rajin satu masa dulu bekerja dekat ofis ni. Waktu dia masuk dekat ofis ni, dia masih lagi muda. Lebih-lebih kurang bayar Adam, dia kata. Cumanya yang menjadi kesalahan, dia suka balik lambat. Orang-orang dulu dah bagi tahu jangan balik lambat bila bekerja dekat sini. Tapi disebabkan orang muda kerjanya kuat, jadi dia selalu balik lebih daripada pukul 8 malam. Nak jadi cerita, pada satu hari, waktu dia balik ke rumah, ada sesuatu yang mengikut dia. Katanya makhluk yang tinggal dekat pokok tu. Dan bila dia sampai dekat rumah, isteri dengan anak-anaknya terus diserang histeria. Jadi selepas tu dia tak lagi balik lewat. Isteri dengan anaknya terpaksa diubat. Kalau tak silap abang, mereka berubat dengan pihak Darul Syifa. Dan pihak Darul Syifa bagi tahu janganlah balik lewat sangat, sebab takut nanti ada yang mengikut untuk kali yang kedua. Barulah Adam faham kenapa bos dia memang agak serabut. Tak adalah serabut sangat, tapi dia kata agak serabut. Mukanya agak sugul. Sebab kalau dia tersalah langkah, selalu benda tu akan balik rumah ikut dia dan kacau anak dengan isteri dia. Jadi, orang pernah cakap, kalau sekali kita kena ganggu atau kena kacau, makhluk alam sebelah dah boleh nampak yang kita ni ada sesuatu kesan, sesuatu tanda yang pernah dikacau. Jadi mereka akan datang lagi, dan benda tu sebenarnya susah nak putuskan. Jadi Adam faham kenapa kakak-kakak ni semua tak kasih dia balik lewat daripada ofis. Jadi dalam 2-3 hari selepas tu Adam bekerja macam biasa. Pada satu hari waktu tu Adam rasa tengah hari, lebih kurang pukul 2 petang. Tengah-tengah semua orang buat kerja. Kali ini peristiwanya di bangunan kedua. Tengah-tengah semua orang buat kerja, tiba-tiba salah seorang daripada kakak yang bekerja dekat kawasan bangunan nombor 2 menjerit-jerit. Dan dia menangis-nangis. Adam pada waktu tu masih lagi muda, dia rasa cuak, takut dengan apa yang terjadi pada kakak tu. Cepat-cepat dia tanya dengan kakak-kakak yang lebih senior, kenapa kakak tu menjerit-jerit. Akak-akak yang lain beritahu, mungkin si kakak yang menjerit tu ternampak sesuatu yang tak sepatutnya. Selepas akak tu habis menjerit-jerit dan dah berjaya menenangkan diri, Adam pun mendekati dia dan bertanya, akak, oh ya, apa cakap, menjiwai watak betul abang? Okey, serius balik. Dia tanya, akak, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa akak menjerit-jerit? Tanpa segan silu, akak tu terus cakap, tadi, waktu akak buat kerja dekat bangunan yang nombor 2, sewaktu akak sorang-sorang di bahagian belakang, tiba-tiba akak kena sergah dengan sesuatu. Jadi Adam tanya, disergah dengan apa kak? Gula-gula. Dan dia sergah bukan sebarang sergah. Dia terbang ke arah akak. Mujur akak sempat mengelak. Tapi pada waktu tu akak terlalu terkejut. Dah lah akak ni ada sakit jantung gitu. Dan bila macam tu akak terpaksa meluahkan, menenangkan diri dengan cara menangis. Bila dengar macam tu, Adam pun tak tahulah sama ada dia nak percaya atau tidak dengan apa yang akak ni cakap. Tapi dia yakin apa yang akak ni alami adalah sesuatu yang cukup menakutkan dan Adam kena berhati-hati. Sepanjang 1 bulan Adam bekerja dekat situ, banyak sangat peristiwa-peristiwa yang dia alami. Tapi dia tak pernah nampak. Kebanyakannya kakak-kakak dan abang yang bekerja dekat situ. Ada sekali tu dia kata tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba bos dia yang serabut tadi keluar daripada ofis dalam keadaan menjerit-jerit. Kau dengar tak? Kau dengar tak? Dia kata. Jadi semua bertanya, bos, apa sebenarnya yang berlaku? Bos tu cerita, waktu tengah bekerja, tiba-tiba bos tu dengar satu bunyi letupan yang kuat. Yang letupan tu datangnya daripada ofis depan.
dan bos keluar daripada bilik dia, bertanya pada semua orang, adakah korang dengar bunyi letupan tu? Tapi tak ada seorang pun dengar, hanya bos saja yang dengar. Tapi macam biasa, Adam tak adalah rasa seram sangat sebab dia tak alami, dia tak nampak. Cuma dia nampak gangguan yang macam tu je lah yang macam bos dia alami. Jadi pada satu hari tu, mereka semua ada urusan dekat bangunan nombor 2 sekali lagi. Waktu tu, Adam rasa dia dah cukup berani untuk handle apa yang berlaku. Apa-apa yang terjadi, dia okey je. Waktu tu, mereka semua bekerja lebih kurang pukul 3 petang. Siang, bangunan nombor 2 keadaannya lebih menyeramkan daripada bangunan nombor 1. Sebab dekat dalam bangunan nombor 2, dia lebih banyak penghadang-penghadang dan kawasan-kawasan yang agak tersembunyi. Jadi dengan kata lain, kalau kawasan-kawasan tu ada makhluk yang tinggal, itu adalah perkara yang tidak perlu hairan. Memang keadaan bangunan tu cukup menyeramkan. Sedang mereka semua bekerja, Adam, kakak-kakak, abang-abang senior dan juga ada beberapa orang junior bekerja dekat situ, tiba-tiba salah seorang daripada kakak terjatuh. Sebenarnya itu adalah benda yang paling pelik, kata Adam, yang pernah dia nampak sepanjang dia bekerja sewaktu itu. Kerana kakak tu sebenarnya bukanlah tengah berjalan ataupun kakak tu tengah ngantuk. Kakak tu tengah berdiri sambil memegang fail. Tiba-tiba dia tertiarap ke hadapan, seolah-olah macam ada orang yang menolak daripada belakang. Dalam keadaan yang kalang kabut, Adam tergelak. Sebabnya, Adam tengok cara kakak tu jatuh selepuk macam nangka. Jadi, dia pun tergelak sambil dia bercakap satu perkataan yang membuatkan seluruh mata yang ada dekat situ memandang ke arah dia. Akak ni berdiri pun boleh jatuh. Agak-agaklah tersadung kot, cakap. Jadi semua orang senyap bila Adam cakap macam tu. Semua pandang ke arah Adam. Salah seorang daripada orang lama dekat situ datang mendekati Adam dan bagi tahu, "Dik, engkau ni orang baru. Kalau engkau tak tahu apa-apa, kau jangan memandai-mandai cakap. Takut nanti kemudian hari engkau yang kena." Dengar macam tu, Adam jadi kecut perut. Jadi untuk menenangkan hati, dia cari kakak yang biasa dia jumpa, salah seorang kakak senior. Tanya dengan kakak tu, sebenarnya apa yang terjadi sampai salah seorang kakak tu boleh tersungkur sewaktu ramai-ramai bertugas dekat dalam bangunan nombor 2. Kakak tu cakap, kami semua nampak dia dilanggar oleh gula-gula daripada belakang. Sebab itu dia tertiarap ke depan. Dan kami tak berani nak gelakkan sebab takut benda tu akan mengganggu kami semula. Jadi, dengan kata lain, Dik, engkau dah tergelak, Dik. Dan kau ready je lah kalau benda tu datang dekat kau. Tak tahulah nak bagi reaksi apa, kata Adam. Sama ada dia nak gembira atau nak percaya, tapi keadaan cara akak tu beritahu dia nampak sangat serius. Hari tu, dia terpaksa balik lewat. Sebabnya ada kerja yang perlu dilakukan. Tapi yang bagusnya, bukan dia seorang aja yang bekerja selewat itu. Semua yang ada dekat dalam office tu, baik kakak-kakak, abang-abang yang dah kahwin, yang ada anak semua, mereka semua bekerja sama-sama dengan Adam. Sama-sama ambil OT. Jadi, diorang punya pekerjaan habis lebih kurang pukul 2 pagi. Adam terus naik motor. Selepas tengok kakak dengan abang tu semua dah bertolak balik, Adam pun naik motor. Sepanjang perjalanan, dia terfikir-fikir dengan apa yang akak tu cakap. Akak tu bagi tahu kalau tergelak, itu namanya macam seolah-olah mencabar. Sedang Adam melayan, berfikir-fikir, terfikir apa yang dia alami pada hari itu. Tiba-tiba, waktu ni kejadian dekat jalan sebelah Mid Valley. Mid Valley Kuala Lumpur, Selangor lah kan. Jadi sewaktu dia jalan tu, tengah naik motor, tiba-tiba daripada jauh, dalam keadaan jalan yang tak ada orang, jalannya cukup sunyi, tiba-tiba dia nampak daripada jauh ada seseorang yang sedang melintas jalan. Jadi dia perlahankan motor dia. Semakin motor dia mendekati orang yang melintas tu, baru dia perasan itu adalah seorang nenek. Nenek yang terbongkok-bongkok melintas jalan. Jadi terfikir juga dekat fikiran Adam,
Kenapa nenek tu ada di waktu tengah malam melintas jalan? Mungkin dia nak cari anak dia ataupun dia nak balik ke rumah dia. Jadi semakin lama motor Adam mendekati nenek tu, barulah Adam perasan nenek tu sebenarnya tak jejak tanah dan nenek tu bawa tanglung. Dia bukan inilah, nenek tu Cina. Dia tak jejak tanah dan dia bawa tanglung. Pada waktu tu Adam rasa betul-betul takut. Dia melepasi nenek dan terus perah motor supaya cepat sampai ke rumah. Bila dalam perjalanan tu Adam merasa dia dah bawa cukup laju, nak jauh daripada nenek tu. Tiba-tiba dia perasan dekat sebelah dia ada seseorang yang sama laju dengan motor dia. Rupanya si nenek dengan tanglung. Adam dah terlalu takut. Dia tak pandang nenek tu dan dia cuba fokus dekat jalan yang dia akan lalui. Tapi melalui ekor mata, dia masih boleh nampak nenek tu duduk dekat sebelah dia sambil gelak-gelak. Boleh kata sama laju je kita. Macam tu. Jadi Adam pun terus fokus bawa selaju yang mungkin sampai dekat rumah. Dia duduk di rumah apartmen. Dia terus naik atas rumah, dia terus masuk dalam rumah. Pada waktu tu budak-budak rumah dia belum balik lagi. Balik kampung. Bukan balik lagi, balik kampung. Jadi dia seorang-seorang dekat rumah pada waktu tu. Dalam keadaan yang cuak-cuak, dia terus teringat kawan dia. Salah seorang kawan dia adalah ustaz. Agak terkenal jugalah dekat Malaysia ni. Dia telefon kawan dia. Mujurlah waktu pukul 2 pagi. Kawan dia angkat. Pukul 2, pukul 3 pagi kawan dia angkat. Sebab mungkin tahajud lah kot ustaz kan. Kalau dia telefon abang pukul 3 pagi memang tak adalah menyala abang dia. Jadi ustaz tu pun angkat. Dia ceritalah dengan ustaz tu apa yang berlaku. Ustaz tu beritahu macam ni. Jangan masuk rumah dulu. Kau pergilah lepak kat mana-mana. Mamak ke apa ke. Jadi dia tanya kenapa nak kena lepak dengan mamak. Aku dah ketakutan ni. Orang kata kalau kau terus balik rumah, takut benda tu masuk dalam rumah sekali. Berpeluh Adam bila dengar penjelasan daripada ustaz kawan dia ni. Aku dah balik rumah. Dah ada dekat dalam bilik ni. Jangan risaulah. Kau selawatlah Nabi banyak-banyak. Tak ada apa tu. Dia setakat salam-salam perkenalan je. Tapi salam perkenalan dengan nenek bawa telekung. Nenek bawa tanglung. Hara kan. Itu bukan salam perkenalan tu. Tidak mahu berkenalan. Jadi Adam kata aku dah duduk kat rumah ni. Macam mana perlukah aku keluar balik cari mamak? Tak payah kata kawan dia. Dah terlepas. Nasi dah jadi bubur. Kau redha je lah kalau apa yang berlaku. Selawatlah Nabi banyak-banyak. Adam pun letak telefon. Terus dia mandi. Dia terus tarik selimut tidur. Pada waktu tu dia cukup penat. Jadi tidurnya segeralah. Tak payahlah dia mengambil masa yang lama. Tengah-tengah dia tidur tu. Tiba-tiba kaki dia digoyang. Dia pun bangun. Dia rasa macam dah tak selesa. Buka lampu. Sewaktu dia buka lampu, tengok keadaan keliling bilik dia, tak ada apa-apa. Okey, tapi dia rasa macam ada orang pegang kaki dia. Jadi dia duduk dekat katil, merenung nasib. Apa benda pula yang akan datang. Tiba-tiba, pintu bilik dia terbuka. Selepas pintu bilik dia terbuka, dia dah rasa tak sedap hati. Baru dia nak bangun tutup pintu bilik dia. Tiba-tiba dia dengar seperti ada orang berlari dekat kawasan ruang tamu. Adam kembali semula ke atas katil. Duduk diam. Tengok apa yang berlaku. Dia dengar bunyi orang berlari daripada ruang tamu. Dan bunyi larian tapak kaki itu semakin mendekati bilik dia. Dan tiba-tiba dia nampak ada seorang budak melintas dekat depan dia. Dan terjun melalui tingkap di bilik dia. Dan benda tu berlaku sangat pantas. Adam tergamam. Apa yang dia nampak sebenarnya ni? Nampak macam budak berlari melintas depan dia dan terjun melalui tingkap. Padahal pada waktu tu kata Adam, tingkap bilik dia tertutup. Tapi dia nampak dengan jelas. Dengan kata lain, memang makhluk alam sebelah dah nampak dia ni orang yang pernah dikacau. Jadi mereka saja datang nak bergurau. Jadi Adam jadi ketakutan, terus selimut seluruh badan dalam keadaan menggigil-gigil. Akhirnya Allah memberi kemudahan dalam urusan dia dan dia terlelap. Bila besoknya dia pergi ofis, dia tak ambil masa yang lama. Dia terus ceritakan perkara ni dengan kakak-kakak senior. Dia nak tanya apa pendapat kakak-kakak senior. Jadi kakak-kakak tu beritahu yang mungkin Adam ni sudah pun masuk dalam line telefon mereka. Dengan kata lain, Adam akan mendapat ujian-ujian selepas ini.
Dan Adam bercadang hari ni dia tak nak balik lewat. Dia nak balik seawal yang mungkin. Pukul 4.30 dah bungkus, pukul 5 cabut. Tapi tiba-tiba bos dia bagi arahan. Hari ni adalah tugas Adam untuk kerja lebih masa. Sebabnya pada pukul 1 pagi nanti, ada lori yang akan datang menghantar stok-stok baru. Dan stok-stok baru ni perlu diletakkan di bangunan yang ketiga. Adam dah rasa cuak. Adalah ini aku kena juga malam ni. Jadi Adam pun tunggulah hari tu. Terpaksa tunggu daripada pukul 5 petang nak naik pukul 1 pagi. Sebabnya dia tak boleh bergerak. Dia berdua yang kena ditugaskan untuk menunggu lori membuka stor di bangunan ketiga dan memindahkan barang. Melihat orang-orang pekerja-pekerja memindahkan barang. Walaupun berdua, kata Adam pada waktu tu, dah habis borak, dah habis apa, tetap juga rasa kecut perut, tak tahu kenapa. Budak yang sama-sama bekerja OT pada waktu tu pun tahu tentang bangunan tu. Dia lebih awal 2 bulan daripada Adam masuk kerja. Jadi dengan kata lain, dua-duanya orang baru. Tepat jam 1 pagi, lori pun sampai daripada KLIA. Sampai ke tempat mereka dan lori tu terus ke bangunan yang ketiga di belakang sekali untuk turunkan barang. Adam pada waktu tu terus buka pintu gudang yang ketiga dan pintu tu katanya berat lebih kurang 1 tan. Sangat berat. Oh, bangunan lama kan, besi-besi pun besi lama. Jadi selepas pintu dibuka, barang diturunkan. Ambil masa yang lama. Daripada pukul 1 menjejak pukul 2 barulah semua barang dah diturunkan. Sewaktu tu, selepas lori itu meninggalkan kawasan, barulah Adam dengan kawan dia boleh tutup bangunan yang ketiga. Sewaktu Adam nak tutup bangunan tu, dia ada 2 pintu. Pintu besi yang dia kena rapat macam ni. Dia kata. Jadi sewaktu dia nak tarik, pegang pintu kanan dan pegang pintu kiri. Adam gunakan keseluruhan tenaga yang ada nak merapatkan pintu. Sewaktu dia nak merapatkan pintu dan nak mangga pintu tu, tiba-tiba pintu tu boleh jam, stuck, tak boleh bergerak. Puaslah Adam dengan kawan dia gunakan segala kudrat yang ada untuk tolak pintu tu supaya merapat. Tapi pintu tu tidak merapat betul-betul. Memang ada jaraknya sebanyak ini. Memang boleh nampak keadaan dalam gudang, dalam stor. Gelap dia kata. Sedang dia dengan kawan dia berusaha untuk merapatkan, tetap juga tidak berjaya dan akhirnya si kawan tadi duduk tepi. Adam dengan badan dia, dengan kekuatan dia cuba menolak pintu tu sambil berselawat Nabi. Dan akhirnya pintu tu baru boleh bergerak sedikit. Dalam keadaan yang keletihan, menolak kedua-dua pintu supaya merapat, tiba-tiba Adam nampak di dalam gudang, jauh di hujung gudang, ada perempuan. Dan tiba-tiba perempuan tu terbang dan merapat ke arah Adam. Keadaannya sangat laju dan Adam waktu tu terlalu terkejut, cuba menolak pintu. Dan tiba-tiba kakak tu jengahkan kepala dia, pandang muka Adam dan kembali semula ke dalam kegelapan. Barulah Adam boleh menutup pintu. Barulah pintu tu tidak lagi tersekat dan akhirnya ketegang. Pintu tu berjaya ditutup. Tapi ada sesuatu yang malang. Adam tak perasan jarinya ada di celah pintu. Dan dia tersepit sebenarnya. Kawan dia cuba untuk membantu Adam. Selepas berjaya jarinya dikeluarkan, Adam merasa panas jari itu, terlalu sakit. Dan dia tak bercadang nak pergi hospital pada waktu tu sebab dia teringat kakak yang menjengah di pintu, di celah pintu sewaktu Adam cuba merapatkan pintu. Adam terus balik rumah, dia cuba bertahan, makan ubat tahan sakit dan tidur. Dia cuba dapatkan ketenangan. Bila besok pagi, dia pergi ke hospital dan selepas dibuat x-ray, rupanya 2 jari dia retak agak teruk dan perlukan masa untuk diubati. Dan Adam mendapat MC selama 3 minggu sebab 2 jari dia di kanan 1, di kiri 1 pecah.
Dan sewaktu Adam berehat di rumah, Adam terfikir, perlukah aku berhenti? Ataupun aku memang akan terus kerja dekat sini sampai pencen? Sebab bukan senang nak dapat kerja dengan kerajaan pada waktu-waktu ni. Dan Adam pun bulatkan tekad, dia teruskan bekerja. Dan sejak daripada tu sehingga ke hari ini, sewaktu cerita ni disampaikan, Adam dah biasa dengan gangguan-gangguan tu. Tapi tetap juga dia tak akan langgar 3 pantang larang yang diberitahu oleh kakak-kakak. Sebab tu dia mula-mula masuk kerja dulu. Sebab dengan 3 pantang itulah membantu dia untuk tidak terlihat, untuk tidak nampak ataupun diganggu dengan makhluk-makhluk alam sebelah. Dan Adam masih lagi kerja sampai sekarang. Bangunan apa yang abang ceritakan? Abang minta maaf, abang tak boleh nak beritahu. Tapi bagi orang yang tahu tentang pokok yang ada tangga, bangunan ada 3, jadi boleh teka lah. Ini bangunan lama dekat Kuala Lumpur. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Cerita kali ini abang cerita dengan santai. Sebabnya abang akan terpengaruh dengan cara orang bercerita. Kalau orang yang hantarkan cerita tu caranya tenang, jadi abang bercerita pun tenang jugalah. Jadi macam biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang hari jadi yang pertama datangnya daripada seseorang yang bernama Angkoli. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak buahnya yang bernama Nurul Syahirah, yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 10, dengan ucapan semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan hari jadi yang kedua, pihak JSPL, abang sendiri tujukan buat Kak Zura. Selamat hari jadi Kak. Semoga panjang umur, murah rezeki. Semoga sentiasa dirahmati Allah. Yang mana hari jadi Kak Zura ni jatuh pada 9 hari bulan 10. Jadi dengan ini kami semua doakan semoga akak sentiasa dirahmati Allah. Ucapan hari jadi yang ketiga, pihak JSPL iaitu abang juga tujukan buat seseorang yang bernama Chun Sajaifi, yang mana hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 10 juga, genap umurnya 28 tahun. Jadi abang ucapkan selamat hari jadi buat Chun. Semoga sentiasa dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang kakak yang bernama Ziwas. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat ayahnya yang bernama Ishak Kasmiran, yang jatuhnya hari jadi pada 3 hari bulan 10, genap umur 74 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat ayahanda. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan hari jadi yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda yang bernama Juliana Alisha Mustafa. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Alisha Safia, berumur 10 tahun pada 14 hari bulan 10, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak anda tersayang. Semoga Allah sentiasa mengiringi perjalananmu dan semoga Allah memberikan kehidupan yang cemerlang dalam setiap apa yang kau lakukan. Ucapan hari jadi yang terakhir datangnya daripada seorang kakak yang bernama Kakak Adik Manis. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat suami dia yang bernama Wahidin Jonet, jatuh pada 7 hari bulan 10, genap umurnya 51 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan kesihatan yang baik. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Dan memang menarik ceritanya. Mesti ramai yang cuba nak mencari-cari apa cerita bangunan yang abang ceritakan. Apa benda bangunannya. Jadi dia punya clue adalah pokok yang ada tangga di depan kawasan ofis. Jadi pada yang nak membeli perapan sate sambal lara dan juga coklat moist, masih lagi abang jual. Abang letakkan link di bawah setiap video. Moga-moga jualannya dapatlah dirasai oleh semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.